ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang hormati yang besar dari Imam, Barisan Tuan Kuasa, tuan-tuan sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah, Tuan ampunya alam. Allah Tuan ampunya alam, bermakna kita ada Tuan, kita ada makhluk hamba bagi Allah. Allah itu Tuan ampunya alam ini yang kita duduk, yang kita tumpang duduk. InsyaAllah malam ini kita nak sambung pengajian kita. Pengajian kita guna pakai kitab Penawar Bagi Hati. Kita datang nak menuntut ilmu, nak belajar. Bukan datang nak dengar ceramah. Dengar ceramah, dia dengar. Tetapi bila menuntut ilmu ni, belajar ni, dia nak menuntut kita memahami satu persatu, step by step. Beza ya. Maka sebab itu tuan-tuan, keliling kita, kehidupan harian ini adalah guru kita. Alam ini adalah guru kita. Tapi kita tak nak anggap dia guru kita. Makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadi ni semua ikut fitrahnya. Dia tak pernah langgar fitrah yang Allah Ta'ala jadi dia. Cuba tuan perhati tengok malam-malam ini, ayam, itik, petang semua masuk keban. Dia tak berjalan merayap lagi dah. Ayam, itik dia berjalan ikut naluri fitrah dia. Jarang kita jumpa berkeliaran, tak ada. Gunung ganang semuanya Allah Ta'ala jadi sebab musabab apa adanya. Ada fungsinya, ada peranannya. Malam ni saya nak ulang balik, nak mengajak kita berfikir. Gunung ledang tu, kalau kita nak pergi nak tangkap ni, dari jauh kita akan nampak kebiruan. Dan kita nampak gunung ni dia sama saja, indah sungguh, cantik sungguh. Tiba bila sampai ke sagi nak rapat saja kaki gunung, dia tak sama, bukan biru, kehijauan rupanya. Kita masuk rapat lagi, yang tadi kita nampak tangkap dia sama, dia tak sama. Dia berbukit, cerun, nak mendaki sama tadi, kita kena ada ilmu bagaimana cara nak menurun cerun dia, bagaimana nak mendaki. Selama ni kita nampak indah saja. Demikianlah dunia ni, kita nampak indah. Akhirat kita nampak indah, tetapi nak pergi capai tadi ni laluan yang kita nak kena lalu. Laluan proses yang kita nak lalu, yang kita nak tempuh. Halangan-halangan di hadapan subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Demikian kehidupan ini. Maka sebab itu menuntut atas kita ni nak kena cari ilmu. Dengan ilmu tadi kita nak nak lalu ranjau-ranjau ni. Nak capai. Orang kata syurga, kita nak syurga tu tempat nikmat seronok. Tetapi indah. Gunung tadi Tuhan duduk kita fikir. Cantik. Ini kehidupan. Ini kehidupan. Hari-hari yang kita lalu begitu pantas. Besok insya-Allah rezeki pakai puasa 10 Muharram. Kita berhenti sejenak ketika lupakan segala hal ehwal tugasan kita luar. Tugas. Yang datang ke surau kita ini semalam, alhamdulillah saya tak ada kesempatan malam. Para ilmu seperti yang memang berilmuan.
Yang datang ini semua para ilmu. Dipilih oleh para imam kita, para ilmu. Di samping mereka dari ilmu, memang mereka berilmuan, mampu untuk sampai. Persoalan yang perlu kita jawab, apakah kita mendapat hasil ilmu yang disampai? Takut ilmu tak dapat, Allah ambil keberkatan daripada kita. Bila Allah kasih, dia bagi keberkatan kepada kita. Tapi bila Allah tak nak kasih, dia tak keberkatan. Samalah juga dengan hidayah. Saya petang tadi sambil siap-siap ni, Allah. Kadang-kadang Allah bagi hidayah kita, peringkat awal Allah bagi hidayah kita. Masa muda Allah terus bagi hidayah kepada kita. Di waktu tua begini, diberi hidayah kepada kita. Sampai akhir hayat Allah bagi hidayah. Ada orang Allah Ta'ala bagi hidayah, tetapi pertengahan umur Allah ambil hidayah. Terus ambil. Saya takut Allah dah tak sayang kat kita lagi, dia tarik hidayah pada kita. Tuan-tuan, bila Allah tak bagi hidayah pada kita, tuan, tak salah. Umur penghujung Allah tarik hidayah ni. Allah tutup pintu hati kita. Apakah Allah tak sayang kita? Kita risau ke? Kenapa kita tak risau? Kalau Allah cabut hidayah kita, walau ilmu ada, dia tarik keberkatan ilmu ni. Itu tanda Allah tak sayang. Sehingga kita tak dapat bezakan. Maka sebab tu bala yang paling besar kepada kita hari ini, Allahu Akbar. Kalau kita lihat gunung tadi, kita dapat beza. Ini bukit, ini cerun. Tapi kalau kita tak kena hanya tengok di jauh saja, bala di hadapan kita, Cik Syaiman, cukup besar. Lebih pada tsunami. Ni yang kita tempuh sekarang ni. Bala yang sangat kita ni yang paling besar, amat besar yang kita tak sedari, dia ni bala. Apabila dosa itu kita tak rasakan dia dosa, kita terus kita buat. Sebab tak tahu. Mungkin kita tak sedar, Tuan Imam. Mungkin kita sedar. Kita tak tahu dosa, kita terus buat. Tuan-tuan pasal tak? Dosa yang telah kita sedang lalu jadi rautan kehidupan kita. Kita tak rasakan dosa. Kalau orang beriman, bila dosa dia terasa hati dia. Orang beriman gemetar hati bila baca Al-Quran. Sebut Amsal. Kita tak rasa. Bila buat dosa tu, maknanya kita tak rasa kata langgar. Saya nak ambil contoh satu saja. Minta maaf juga. Orang perempuan, lengannya aurat tak? Aurat tak, saya nak tanya. Ni saya cakap ni nak selamat ni. Nak selamat tak? Tuan-tuan nak selamat dari sana nanti? Takut dak azab Allah ni? Takut dak murka Allah? Kalau takut murka Allah, kita akan terasa beliau tak langgar. Kita semayang, kenapa kita tutup? Sebab dia aurat. Sebab perintah siapa ni? Perintah Allah. So tutup. Larangan siapa? Larangan Allah Ta'ala supaya jangan buka. Ni akidah. Minta maaf, ini akidah. Bila kita buka tadi kepala itu tutup elok buka begini, kita dosa dah ni? Aurat dah? Kita mekal dah ni? Mekal dosa dah? Kita tahu tak dosa? Tahu dosa, tapi kita mekalkan dosa. Kita tak tahu dia dosa tadi. Minta maaf cakap lah, mungkin tu tak tahu. Saya mengajar, saya bukan untuk disedap dia dengar, tapi saya nak sampaikan mesej hukum. Tahu tak? Apa beza maknanya kalau kita pergi pasar raya tengok semua? Orang Cina pun macam ni, India pun semua macam ni, kita semua. Tapi beza apa tu? Man tashabaha biqaumihi fahuwa minhum. Tashabbuh
Man, barang siapa yang bersuka minhum. Sama. Tuan, jangan kita kata, panas dah Ustaz. Api neraka lebih panas kita. Persoalannya sekarang, saya terbimbang, takut kita tak sedar yang kita lakukan itu dosa. Kita terus dosa. Inilah masalah demi masalah, bala turun ni tak Allah. Termasuk lagi pun sulap pendek. Pusat di luar lutut basuh kereta. Tak apa, nak basuh kereta tak apa. Mana datanglah kita basuh kereta tak apa. Aurat dah tu. Apa ramai masyarakat kita makan. Maka sebab itu bila langgar pun orang hina Rasulullah, orang tak rasa apa. Bukan orang kafir yang menghina Rasulullah, orang Islam. Hafal Quran saya sebut dulu. 15 juz. Tak terasa. Sekarang dah senyap lah. Sekarang senyap sepi tak ada apa. Subhanallah. Boleh selamat ke kita? Nak selamat dah kak? Rasulullah sebutlah hadisnya, tatafarraqu ummatan salasan wa sab'ina. Banyak kali saya baca hadis ni. Hadis yang sahih. Nabi sebut, tatafarraqu ummatan salasan wa sab'ina, akan berpecah belahlah umat aku nanti. Allah yang beriman ini salasan wa sab'ina, 73 golongan. Kullaha finnar. Semua umat aku ni yang terbagi tu 3 dihumban dalam api neraka semua. Semua masuk neraka. Di dunia lu dia beriman semua. Tapi di sana kelak dia pecah lagi. 73. Salasan wa sab'ina, 73. Kullaha finnar, semua akan dimasuk dalam api neraka Jahannam. Terasa tak hati bila sebut neraka Jahannam ni? Tak siapa. Illa yang nak selamat ni sahabat-sahabat sekalian, satu saja. Yang nak selamat ni satu farqah, satu golongan sahaja. Saya cukup takut, saya sayang tuan-tuan, takut kita tak termasuk dalam golongan yang satu ini. Di sana tak boleh nak buat apa lagi. Di sini boleh kita cara-cara bincang-bincang, nasihat-nasihat, boleh lagi kita usaha nak selamat. Bila sampai sana tuan, tak ada lagi proses selamat. Tak ada siapa boleh tolong lagi. Illa wahidatan, yang nak selamat satu golongan. Sahabat, saya takut kita tak termasuk golongan ini. Hak 72 ni dalam neraka semua dunia dulu dia beriman. Beriman yang bagaimana? Masa semayang kita tutup aurat elok semua, mereka muka dan tapak tangan. Ini perintah Allah. Kita ikut. Ya, hak kita buka lengan ni bukan kecil-kecil, besar betul. Larangan siapa tu? Larangan Allah. Kita langgar tu langgar perintah siapa? Perintah Allah. Allah sebut, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu beriman sebahagian hukum kami, wa takfuruna bi ba'din, kamu kufur sebahagian kami. Hak ni kamu ikut, hak ni kamu tak mau ikut. Ini yang masuk golongan ayat salasa dan sam'ana kullaha, semua. Maknanya kita dah tak ikut. Nabi kita illa wahidatan, melainkan satu golongan saja. Selamat. Yang golongan macam mana? Wahya ma ana, mereka ikut ajaran ku sampaikan. Kita langgar ikut ajaran Nabi tak? Tak ikut. Bila tak ikut, masuk golongan mana? 72 kan satu? Nak masuk satu, nak masuk satu, ini dia jalan dia. Dia tidak jalan pintas. Dia proses mesti melalui pengajian begini. Tak kira lah guru mana, ustaz mana pun. Ceramah malam itu makna kita nak dengar. Nak ambil kepahaman ilmu-ilmu daripada para ilmu yang berilmuan datang kepada kita tadi. Tapi sayang, kita tak dapat. Kita hanya dapat halwa telinga saja. Kita balik habis. Hijrah demi hijrah, doa watan doa kaitan buat. Tapi pencapaian kita tak ada.
Saya sungguh ikhlas cakap, saya bimbang takut Allah dah mula tinggal kita. Allah Tuhan, kalau Allah tinggal kita je, dia cabut hidayah kita, kita tak nampak dah. Kita tak risau lah. Saya dapat ilham. Kita buat satu hidayah Allah. Bila Allah tak bagi hidayah, kita tak buat. Apakah kita termasuk salah seorang yang Allah dah mula tinggal? Kalau dah mula tinggal ni tuan-tuan, apa maknanya? Tuan-tuan nak selamat. Saya nak selamat. Saya nak tuan-tuan selamat semua. Nak selamat, kita usaha sedaya upaya macam mana nak masuk golongan yang selamat ini. Wahya ma'ana, mereka ikut ajaran ku sampaikan. Ajaran Nabi macam mana? Kita banyak benda yang sunnah pun maknanya batal. Lepas tu kita mutakhir kita belajar. Nak belajar satu persatu perkara yang boleh batal iman dan sebagainya. Bab sunnah sudah cukup. Kita tak sedar kita mempersenangkan sunnah Nabi. Oh makan. Dia jadi. Apa makan? Tahu tak itu sunnah Nabi? Di antara perkara batas syahadah kita mempersenangkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Orang bersugi. Rasulullah sebut, laula an asyqa ala ummati la'amartum bisiwak. Laula sekiranya tak menjadi kepayahan kepada kamu, asyqa ala ummati, sekiranya tak menjadi kepayahan, kesusahan kepada umatku, la'amartum bisiwak, aku nak suruh tiap-tiap kali kamu solat, kamu mesti bersiwak. Kita ambil berat dah, kita itu sunnah Rasulullah. Tak. Kita persenangkan sunnah. Itu hina sunnah. Ini kita pakai songkok. Campakkanlah songkok. Contoh kita bercakap begitulah. Buanglah songkok putih tu. Contohlah maknanya. Sunnah Rasulullah tak? Sunnah Tuhan. Orang jahil macam mana dia tak cakap begini? Tuhan. Banyak benda-benda kita langgar Tuhan. Macam mana kita nak masuk lah? Wahya ma'ana, mereka ikut ajaran sampaikan. Ini Nabi. Yang kita diikut belajar ni jalan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah yang Allah buat. Alaihi wa ashabi, dan ajaran mengikut ajaran sampai oleh para sahabat, tabi'in, ulama-ulama, orang yang ikut. Kalau ulama dah kita tak mau ikut, kita pun dah tak mau kita belajar lagi. Habis tuan-tuan. Ini saya takut tertarik. Allah tinggal. Tuan tak rasa ke? Kalau Allah tinggal kita cik Syaiman, tak rasa kita nak usaha nak berlomba-lomba. Tak rasa kita nak selamat. Kita agak-agak kita boleh selamat dah sana, tak selamat. Kalau tak agak kita boleh selamat, apa usaha kita nak selamatkan? Bukan orang lain, kita. Nak selamat. Nak selamat iman kita. Nak selamat iman kita ni. Saya dah sebut banyak kali dah. Yang jasad ni usaha nak selamat, jasad kita usaha. Anak-anak hantar duit tadi belanja sebulan 200 saya, itu untuk keperluan jasad. Untuk keperluan rohani 24 jam dia bagi semua orang dah 24 jam. Semalam tak bolehkah kita datang? Duduk dalamnya ilmu. Kita lagi masa pukul 4 pagi kita bangun. Bala pukul 5 bangun. Beri masa sikit mengadu dengan Allah Ta'ala. Beri masa kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tiap-tiap pagi minta ampun Allah Ta'ala. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Soalnya. Saya datang mengajar, saya tak nak datang dengar. Boleh tak boleh? Ni cerita sekarang ni, cerita kena buat. Bukan cerita datang dengar, cerita kena buat. Saya banyak kali dah Al-Quran jangan tinggal. Terus jadi budaya kita. Jangan tinggal Al-Quran. Tiap-tiap hari jangan tinggal. Itulah teman. Yang saya duk sebut ini, usaha duk datang, inilah benda yang kita nak bawa balik nanti. Dunia ni, apa yang kita ada, kita tinggal tak buat bersama, itu dunia nama dia. Akhirat ni, apa yang kita amalkan, yang kita nak buat bersama, itu akhirat.
Dia bukan habis datang pergi duduk lepas tu balik. Tak. Datang. Itu amalan nak bawa. Kalau benda ini tak ada, apa yang nak bawa? Agak apa benda yang boleh bawa balik nak selamat kita? Kita rasa cukup 5 waktu kita buat rasa cukup ke? 5 waktu cukup ke rasa cukup? Kita ni minta maaf cakap lah. Saya cakap ni cara adik-beradik keluarga Cik Siman, minta maaf cakap. Minta maaf cakap. Kita umur-umur begini pun, kau boleh ba'diyah pun tak settle. Kadang buat, kadang tak buat. Kadang buat, kadang tak buat. Tahajud pun kadang-kadang terkejut je kita buat. Tak boleh istiqamah. Macam mana kita kata sayang kita? Kita sayang kita. Macam mana kita sayang? Apa usaha kita nak selamat? Kita dapat inah. Kita kata, saya nak pergi umrah. Kita dah bayang kau seronok nak pergi. Kita datang punya ilmu, datang punya sembahyang. Apa yang kita dapat? Ada tak sana? Dapat dan nikmat tadi. Hal tu iman, kemanisan iman. Dapat tak dapat? Terasa tak terasa? Persoalan kita tak terasa. Sebab tu kena cari keberkatan. Mohon ya Allah, berilah hidayah kepada kita. Kalau Allah tak beri hidayah Tuhan, tak salah. Kita kata, takut umur penghujung Allah ambil balik hidayah. Umur penghujung Allah ambil hidayah balik Tuhan. Takut je masa muda kita okey semua. Umur penghujung Allah ambil hidayah. Bila ambil hidayah ni Tuhan tak salah. Jangan baca kadang-kadang di awal umur kita okey. Beriman. Dilahir sebagai seorang beriman, muda beriman, tua beriman, akhir kalamnya habis. Ada Tuhan. Lahir sebagai seorang tak beriman, muda tak beriman, umur di hujung dia beriman dengan Allah. Kalau hidayah ni bila dia nak bagi pada siapa pun Tuhan. Tuhan tengok. Dr. Farid Rawi itu. Tapi hidayah dibagi pada dia, subhanallah. Ridwanti macam ilmu Allah. Itu hidayah min Allah. Kita tak terasa kan? Kita letak diri kita kat mana sekarang? Kita nak letak diri kita kat mana? Laluan mana ni? Duk semai adik, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan kami lurus. Betul tak Thailand? Laluan tu tak? Laluan itu ataupun tidak? Bukan sekadar kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tak sedap saya Imam Zul. Tu kata Imam Sanmi. Itu dia surat tu. Baki-baki yang umur pada tentuan, maksud saya kan tak banyak. Tak banyak. Tapi kalau kita tak usaha nak berubah, orang tak boleh tolong. Yang kita boleh, kita tolong. Bukan orang tolong, kita tolong. Man amila salihan fali nafsih wa man asa fa 'alaiha. Man amila salihan, barang siapa buat amalan soleh, balik kepada kita. Wa man asa fa 'alaiha, barang siapa buat amalan kejahatan, balik kepada, bukan untuk kita. Semua yang kita dah buat ni untuk apa? Kalau kita nak puja manusia, itulah kita dapat, akhirat tak dapat. Kalau kita nak kerana Allah Ta'ala, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Yang usaha payah buat ni. Kalau kita fikir kata manusia apa satu tak boleh nak buat. Kita fikir orang kata je apa satu tak boleh nak buat. Tuan dulu bukit seorang-seorang pun orang kata juga tahu. Tak campur orang lah tu. Rumah ada lu buat dangang, buat pondok nuh hutan. Tak campur. Kita nak pujian manusia tak boleh angkat martabat kita tahu. Pujian manusia tidak sekali-kali mengangkat martabat kita. Tahu. Allah nak cari redha Allah Ta'ala ni macam mana nak cari? Maka kepentingan saya sebut kita macam ilmu tauhid penting sangat kita dengan Allah. Supaya bila fokus kita buat nak letakkan Allah. Saya sebut banyak kali, buatlah suatu kerja, pastikan ada jawapan. Jangan buat satu tidak ada jawapan. Jawapan tadi buat kerana Allah. Kesuruh mana macam sahabat saya Cik Iman kesuruh mana? Nak cari apa? Nak cari apa? Nak cari ilmu.
Ilmu berada di mana-mana. Sebab ilmu ada keliling kita tak kenal. Guru keliling. Alam ni guru. Ayahsabul insanu ayyatruku sudah. Apakah kamu sangka Allah kami jadikan kamu dibiar begitu saja? Kita sangka Allah jadi kita dibiar begitu saja. Tanpa disoal apa-apa nanti. Tanpa ditanya apa-apa nanti. Kita berperanan tak peranan sebagai hamba pada Allah. Takut tak berfungsi. Maka sebab itu Allah sebut dalam Quran ni, manusia bila dia tak berfungsi sebagai manusia, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka ini lebih teruk daripada binatang ternakan. Balhum adallu. Makhluk lain dia berperanan. Sebab aman damai. Makhluk ayam aman damai. Makhluk kambing aman damai. Makhluk lembu aman damai. Kini waktu lembu pergi pameran mahal. Dinilai mahal. Lembu 700 kilo. Manusia betul. Ish. Dia tak pernah langgar kita. Pasal orang bukan tengok lembu. Manfaat dah itu. Dia beri manfaat. Kita kita ni Allah. Sedangkan kita kena berfikir. Makhluk-makhluk semua di masyarakat ni dia akan keluar. Allah hidup baik. Dia bangkit pula. Dia akan menuntut hak-hak yang tentu. Lembu tu jangan kita lembu. Semua makhluk-makhluk ni dihimpun semua masyarakat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tanya, apa amalan orang ni? Malaikat berbentang buku syaitan amalan. Dia bentang semua mana. Import semua. Amalan semua hebat. Bab semayang tak ada. Bila bab semayang tak ada, gulung habis. Ibadah haji ke, umrah ke, sedekah ke, jemaah habis. Bila semayang tak ada, habis. Semayang ni ibarat macam buku rekod. Kalau buku rekod nak tulis tak apa? Nak tulis ke benda? Nak catat atas apa? Tak ada catat. Jangan kita anggap benda ni ringan tuan. Yang kita duduk datang ke surau ni, duduk datang belajar ustaz demi ustaz, guru demi ustaz tuan-tuan, subhanallah. Inilah proses kita nak cari ini, nak cari keberkatan. Dari guru datang tadi, makna ilmu kita dapat yang saya dapat ilmuan tadi. Inilah bahan kita nak balik. Kita nak buat satu amalan mesti bersandar. Jangan buat ikut kita, mesti bersandar. Mesti ada nas dengan ilmu yang kita dapat daripada menuntut tadi. Bukan dengar atau dengar. Ilmu mesti dicari, dapat. Maka sebab itu, bila kita belajar ni, kita buka kitab tadi, kita belajar bab demi bab. Satu demi satu. Malam ni kita pasal yang ketiga. Bukan kitab kita. Pasal yang ketiga, zahid. Untuk sebut zuhud, zahid. Apa dia zahid? Ketahuilah. Bila kita ketahui itu, maknanya tuan kena tahu sampai boleh sampai dapat. Ini orang tak nak mengaji. Nah, pening kepala. Orang tak nak mengaji macam ni lah. Kalau pasal umum, ceramah umum tak apa. Dia tak menuntut kita nak tahu sampai boleh sampai dapat. Tu dia kata, bukan saya sebut, ketahui olehmu hai talib. Tahu ndaklah kamu tahu hai penuntut. Bila tahu tu, mana jalan pasal TKB? Tahu. Sana. Dia tahu dah. Kalau tanya orang tak tahu, saya bukan orang sini. Dia kata dia bukan orang sini sebab dia tahu. Bahawa zahid itu benci kepada dunia. Bukan tak boleh ambil dunia. Dan berpaling daripada dunia tadi. Kena tinggal semua ke? Tak. Kereta-kereta kena buang semua ke? Tak. Tu nak faham tu. Lautan luas. Tuan-tuan belayarlah dengan sampan Tuhan. Pusinglah sedunia pun selagi mampu. Tetapi kita kena awas, jaga jangan bagi air masuk dalam sampan. Kalau air masuk dalam sampan, sampan ni karam. Bukan takat kapal saram, kita pun karam. Dunia cari banyak mungkin, tapi jangan letak dia di hati kita. Kumpul. Kita tak bermanfaat balik pada yang hak. Habis. Itu yang kita tinggal.
Tak mau tinggal dunia. Bukan maknanya kita ingat. Dunia ni dia alat. Dia alat untuk perjalanan ke sana. Duit yang ada pada kita untuk apa tu? Makan ke? Tak. Alat. Saya nak pergi buat umrah. Ni duit dia. Duit ni alat. Kalau tak ada duit, macam duit nak pergi? Tak boleh pergi. Alat. Tapi jangan duit sampai kita pegang. Simpan. Ni semua orang ni. Bukan guna pun. 5,000, 10,000, 15,000. Kawan-kawan provinsi tu 200,000, 100,000 simpan. Diperang. Perang. Dia pergi dulu. Duit tak pergi, dia pergi dulu. Habis. Boleh faham maksud saya tadi? Kita perang. Bila baca itu makna perang tadi, kita jaga dia ke jaga kita? Maka Sayyidina Ali karamallahu bila tanya tentang ilmu. Ilmu jaga kita kan kita kena jaga ilmu? Ilmu kata dia jaga kita. Ilmu jaga iman kita. Harta kita jaga dia kan dia jaga kita atau kita kena jaga dia? Baru beli motor baru. Wah masuk rumah. Kita simpan dalam rumah kalah hati kita. Simpan dah. Masuk dalam rumah, kunci dah kunci, simpan di garaskanlah hati kita. Bukan lebu, ada lagi. Bukan lebu. Kita kena jaga, dia jaga kita. Sampai tak tidur malam sebab kita kena jaga dia. Apa? Nak didik hati ni nak faham begitu tuan-tuan. Allah. Kadang dapat kita tak manfaat pun, bukan pakai pun. Boleh dibelanjakan. Tapi kalau kita yakin makna benda kita belanja tadi, saya dah sebut banyak kali, jangan tinggal bawa balik nanti. Kita kena bawa balik. Kalau kita tak belanja, mana? Manfaat apa? Kita beli. Duk simpan. Manfaat dapat tak? Dapat manfaat tak pakai bagi ini, maknanya dapat kat kita. Kita kena klaim tamah, nak makan pun sayang, nak pakai takut sayang. Itu je dunia. Itu duduk tu. Itu yang kata kapal ini telah mula karam. Tapi kita tak sedar. Kawan ini pendapatan dia sehari RM20. RM20. Beli beras belanja lebih simpan lah RM5. Dia susah lah. Yang kawan kita ni gaji dia RM100. Beli ubat RM60. Makan lagi lebih RM5. Siapa yang senang? Ubat saja RM60 saja sehari. Yang kawan ni lebih RM15. Yang kita ni lebih habis dengan ubat saja. Tak mahu cakap lah. Halal lagi. Ni kita ni sementara Allah bagi ni, Allah gunalah. Bergunalah untuk Allah. Sementara sihat ni gunakan masa ni untuk Allah. Berjalanlah ke rumah Allah. Letak diri kita dalamnya ilmu sepanjang malam. Tiap malam ada bila ni. Inilah bahan yang balik. Inilah bekalan jodoh-jodoh yang kita nak bawa kita bersama teman-teman kita. Kita bawa balik. Tuhan, kasih. Bahawa zahid itu benci kepada dunia dan berpaling daripada dunia tadi. Setengah ulama berkata zahid itu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut kesenangan akhirat. Dunia ni senang macam mana pun, dia bentuk sementara. Adun mela'ib, guna main. Dunia senang macam mana pun, dia bentuk sementara. Muda macam mana sekali saja dia. Jangan tuan nak kekal muda sampai tua bau. Nak kekal muda bau. Dia tak ada tuan. Muda ni kekal sekali lepas muda. Macam kena macam ni. Sonok zaman ni. Zaman ni subhanallah. Dia fikir apa? Tak fikir apa. Dia balik tidur nyenyak. Dia fikir apa? Dia tak fikir apa. Masuk zaman macam adik kita ni. Okay, dia fikir nama kita. Nak makan ada orang urus, mak dia, ayah dia ni.
Yang kita dah tak ada ni dia. Lepas sekali saja. Ni kita ni duduk. Tak. Nabi kata umur aku 63. Umur umat aku antara 60-70. Bersiap sedia sahabat-sahabat umur 60 ke 70. Hang muda 50 kata mati juga kata apa tu. Makna kebersiap dia. Jadi kita kena buat persiapan. Baik. Kata setengah ulama, Zahid itu meninggalkan kesenangan dunia ini kerana menuntut akhirat. Akhirat dia kekal. Dunia senang macam apa, dia sementara. Muda macam mana pun, dia sementara. Tak boleh buat muda tu kekal sampai tua, tak boleh. Nak kekal muda juga, sebab saya kalau pergi masjid, saya suka duduk orang tua-tua. Duduk tu kelompok orang tua-tua. Bila duduk orang tua-tua, kita jadi muda. Kalau duduk geng-geng muda ni, nampak kita tua. Tak boleh. Sebab tu biar dia berjuru, geng tu tua. Yang latah pun ada, yang nyok pakai tungkat pun ada. Berapa umur? 75, 70. Kita duduk situ, sihat tak? Alhamdulillah sihat. Tak apalah Ustaz, muda lagi. Sebab kawan orang tua, cuba kita duduk orang muda pula. Ni duduk geng-geng ni. Takkan dia nak bagi abang? Kita sudah, kalau orang tak panggil abang, panggil kak tu, apa makna itu? Lepas tu kak belakang ni, Kak Zah, saya duk panggil kak tu, terima kasih. Saya tak panggil maklum ni. Mana muda tu, mana dia tu. Itu rezeki dia tu. Jadi kita tak terasa sangat. Baik. Dah jangan gurau, minta maaf. Dan setengah yang lain berkata, kata ulama, Zahid itu menyimpan atas kadar yang sangat berhajat. Kita simpan kadar yang berhajat dari barang yang diyakini halnya. Boleh kita simpan sekadar yang kita hajat. Bukan tak boleh simpan, boleh simpan sekadar yang hajat. Maka sebab itu saya pernah cerita dulu, baginda Rasulullah SAW bila balik, saya tanya, ya Aisyah, apa yang kamu masak hari ni? Aisyah kata, ya Rasulullah, ini yang aku masak. Adakah kau dah bagi para sahabat kita sana? Alhamdulillah, aku dah bagi Rasulullah. Sini, sudah, semua bagi. Ya Rasulullah, yang tinggal kat kita inilah saja. Rasulullah senyum. Wahai Aisyah, yang kita bagi, kamu bagi kepada sahabat-sahabat itulah hak kita. Untuk sana tu. Yang kita tinggal inilah buang. Jadi, makan habis buang. Hak kita bagi itulah tuan-tuan. Itu hak kita. Tuan Pok masuk dalam tabung belakang tu RM1. Bukan banyak RM1. Bukan simpan tabung tu. Itulah Tuan Noh nak bawa Ustaz akhirat tu. Nampak kecil. Itu kita nak bawa pergi sana tuan. Kita buat baik dengan sahabat kita ni. Tengok dia tengok progres saya. Itu kebaikan tu. Ukhuwah itulah. Nak lepaskan. Ma'ikhanuka sepah darah kamu. Sebab tu kita kena anggap sekarang yang ada sahabat ni. Saudara aku. Lihat dengan penuh kasih sayang. Sayang kita ni tuan-tuan ni bukan dalam surau ni. Nak bawa sampai sana. Tuan adalah aset saya. Saya aset tuan-tuan. Yang nak jawab ni bukan lisan, tetapi amalan yang kita buat. Pegang kita buat. Ma'ikhanuka sabah tara kamu. Muslimin semat. Kita terasa. Sehari, 2 hari tak buat. Mana pergi? Tanya tu kan beri. Terasa. Dia rasa tak? Rasa. Tu kalau tak nampak tu. Terasa. Tapi kalau kita pun memang tak pernah ada. Nak terasa macam tak ada apa. Nak terasa apa pun tak ada habis. Baik. Dan setengah ulama yang lain pula berkata, Zaid itu meninggalkan daripada menuntut yang tiada ada hingga habis barang ada. Untuk habis. Itu kata pendapat. Sesungguhnya Zaid itu satu kelakuan hati. Ni kerja hati ni. Hati ni ada 2. Yang pertama, hati yang bersifat jasmani. Hati yang bersifat jasmani ini namakan jantung hati. Satu buku hati. Itu hati jasmani. Dia duduk hati kita semua lembu tu. Oh hati. Bagi pecah, potong. Itu hati berjatuh. Hati jasmani. Hati rohani ini. Apa yang ingat? Yang kita duduk ingat. Kita duduk belajar ingat. Itu hati. Hati rohani. Apa yang kita ingat?
Dan semayang tadi, apa yang kita ingat? Itu hati. Orang ni. Ingat, niat tadi, niat di hati. Hati mana tu? Hati orang. Bukan ketul hati tu. Apa mana niat? Mana niat? Khasdu syai'in mu'tarinan bifi'lih. Itu mana niat? Khasdu syai'in, khasat sesuatu mu'tarinan bifi'lih, serta melakukan. Niat. Di mana niat? Hati. Hati mana tu? Bukan hati yang jasmani. Allah. Apa yang kita ingat tadi? Hidup tak hidup hati ni? Ada ihsan tak? Ihsan ni mana? Hati ni Allah Ta'ala bagi ni, di situlah tempat simpannya kasih sayang kita dengan isteri suami kita. Di hati. Makan lu sedap pergi lu mana? Ingat. Di situlah tersimpannya kasih sayang kita. Boleh kekal dengan suami isteri sampai 30 tahun. Boleh kekal. Dia tengok senyum. Bangun pagi pernah jemu tak tengok? Rambut menobang. Jemu tak? Tak, dia senyum. Balik kerja letih puluh-puluh tengok. Benci tak? Saya 10 tahun. Kita kalau terkawan tu tengok, benci tak? Kau dah meluat kau dah benci tak? Tapi tak, tengok senyum. Macam mana keadaan dia senyum. Balik masuk abang nak makan kan? Tu hati. Tu hati tu. Kuat tak kuat? Hebat tak hebat hati tu? Hebat. Tak boleh berpisah. Cuba pisah seminggu, agak apa jadi? Seminggu susah je. Cari pelekat duk tengok. Cari pelekat duk tengok. Nampak apa mana itu? Hati. Khusyuklah sembahyang letak di mana? Hati. Sampai hari ni tak boleh lupa ni, walaupun mak kita Jiman dah meninggal sekian lama, ingat tak ingat? Ingat lagi tak? Hati. Ni hati ni lah. Bukan dia ni. Anak-anak kita, saya ni 6 orang, yang tuan-tuan nak sekalian, semua anak-anak tu ingat tak ingat? Tuan simpan di mana? Hati. Semua adalah hati simpan. Adik-beradik kita walau jauh, tapi ingat tak? Ingat. Di mana ingat? Hati. Ihsan tadi datang mana? Hati. Kesian. Tengok kau dah kesian. Hati. Jadi kita sayang kat kita. Kita sayang. Kita sayang. Yang kita punya sayang tak kita. Kita sayang tak diri kita ni. Kita sayang diri kita, apa kita buat untuk dia? Bila kita adik ayat tu, aku punya. Aku tu siapa? Aku tu siapa? Umur saya tu siapa? Rohani. Tu rohani. Bukan jasad punya. Rohani. Aku inilah nak berdepan dengan Allah. Aku inilah nak berhadapan dengan soal muka nakir. Aku inilah nak berhadapan dengan kegelapan. Aku inilah nak berhadapan dengan soal muka nakir. Aku inilah nak kena himpit. Aku. Kenapa kita tak sayang aku ni? Tuan. Kita, Tuan, saya sebut awal tadi, seminggu ni rumah kita tak bisa pun kita dah merasa. Tuan fikirkan lepas ni nak tinggal selama-lamanya. Tentu ingat orang meninggal tu tak ingat, kita tak ingat. Bayar. Allah macam mana Tuan? Allah banyak. Baik. Sesungguhnya zahid itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang menyebabkan Allah Ta'ala dan sekalian manusia mengasihi orang yang bersifat dengan dia tadi. Orang saya benar. Orang ingat pada kasih manusia, kasih kita kerana hati. Orang benci dengan kita, orang tak suka kita dulu sampai sekarang, sampai ke mati pun, hati. Dibenci kerana hati. Orang suka kerana hati. Benci kerana hati. Manusia yang kita nak bangun, yang kita nak bina, nak jaga, nak pelihara, nak selamat, kita kena memelihara al-khulub, hati. Hati ni nak bawa kita jahanam, hati ni nak bawa kebaikan.
Jadi kita kena jaga hati kita. Bukan hati orang lain. Kita nak jaga hati orang. Kalau dengar orang bukan main nak jaga. Kalau diri sendiri, kita jaga hati kita. Kita nak suruh orang jaga hati kita. Kita jaga hati kita. Kita kadang nak suruh orang terima kasih kita, nak orang jaga hati kita. Kita jaga hati kita. Kita lupa dengan Allah Ta'ala, kita jaga tak? Fikir tak? Aku dah lama tak mana dah berjemaah ni, terasa tak? Tak jaga. Kena ingat Tuhan. Yang sebab awak tadi, seorang balik, jagalah sikit bala yang paling besar, dosa yang kita lakukan, kita tak ingat dia dosa. Boleh faham tak? Tolong ya. Ingat, dosa yang paling besar bala ialah dosa yang kita buat, kita tak tahu dia dosa. Jadi, zaman kita tak tahu ni, maknanya kita belajar itu ilmu lah. Maknanya bila ilmu ni kita dapat dan kita amalkan, itu ilmu yang barakah. Kita dapat kadang nak amal tak boleh. Ada ilmu dapat, tapi nak amal tak boleh. Itu saya kata, bila Allah tak kasih kita, dia tarik keberkatan tadi. Jaga sikit, saya ulang balik. Kena ingat, takut Allah dah mula tinggal kita. Bila Allah tinggal kita, dia tarik hidayah Haji Wahid. Bila Allah tarik hidayah, kita tak buat pintu pagar dan tidak nampak. Pintu pagar surau pun kita tak nampak. Waktu pun kita tak nampak. Waktu ini Allah dah mula tinggal kita. Kalau Allah tinggal kita, apa maknanya itu? Nak selamat ke? Nak selamat. Baik, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita sambung datang. Kerana sabda Rasulullah SAW, izhada fi dunya yuhibbuka Allah wa izhada fi ma fi aidin nas yuhibbuka nas. Zahidlah pada dunia, nescaya Allah Ta'ala mengasihimu. Dan zahidlah pada barang dunia yang di tangan manusia, nescaya manusia akan mengasihi kamu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka. Allahumma shrah bil Qur'anil azim suduri sur'amun azim ya musabbib al asbab ya fatil abwa ya samil aswad ya qadil haja ya Allah ya qadil haja ya Allah ya mujibud da'wat ij'al minna najin wa sallallahu alaihi wa sallam ya alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.